Cerita santai bersama pengamal industri kreatif dalam Kita Kongsi Bah #Bukan Cerita Kosong. Setiap Jumaat 3.40 petang, 34 Jar, kita suka. Okey, terima kasih kamu yang terus dengar kami Bah Ngam Melatu. Macam biasa, setiap hari Jumaat kita ada 34 jam. Macam yang kita dah bagi tahu awal-awal tadi, kita ada tetamu yang bersama-sama dengan kami dan Alhamdulillah mula-mula tu risau juga Azian sebab kita dengar di luar sana hujan lebat. Betul. Sana sini banjir. Kita risau tetamu kita terstuck di jalanan. Tapi Alhamdulillah orang bilang semuanya berjalan dengan lancar. Syukur. Dan untuk kamu yang bersama kami, menonton kami menerusi live di Facebook rasmi Sabah FM, kamu sudah nampak tetamu kami, si cantik manis. Ya, ini dia tetamu kami iaitu Dr. Fatimah Sabrina binti Muhammad. Merupakan Ketua Penolong Pengarah Cawangan Kesihatan Premier Bahagian Kesihatan Awam Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Assalamualaikum, selamat petang Doktor. Waalaikumsalam, selamat petang. Cantik orangnya. Cantik. Alhamdulillah, terima kasih. Cermin depan mata dia mesti jadi macam satu, apa bilang orang? Shining-shining lah. Shining-shining ya. Terima kasih kerana sudi jemput saya untuk hari ini. Apapun terima kasih jugalah orang bilang meluangkan masa bersama-sama kami menerusi 34 jam selama 30 minit. Alright. Ya. Tapi biasanya kami pandai tersasar ni doktor. Boleh lah kan? Boleh. Untuk Dan Sabah FM okey je. kedatangan doktor di sini pun sebenarnya berkongsi sesuatu yang saya rasa macam satu motivasi jugalah ya kepada orang kurang upaya dan tentu sesuatu yang menarik yang doktor boleh kongsikan. Jadi mungkin doktor boleh menceritakan sedikitlah mengenai dengan doktor diri sendiri doktor ni. Di sebalik nama Dr. Fatimah Sabrina, siapakah dia? Okey, terima kasih ya sekali lagi kerana sudi menjemput saya kepada Kak Lang, Azian, terima kasihlah. Okey, sudah tahu kan nama saya, panggil saya Sabrina pun cukup sudah. Sabrina kasih lama. Kasih lama gitu. So saya berumur 40 tahun, mempunyai 2 orang cahaya mata dan saya bekerja sebagai doktor perubatan di Cawangan Kesihatan Primer di Bahagian Kesihatan Awam di Jabatan Kesihatan Negeri Sabah lah. Dan pada tahun 2023 saya dilantik menjadi pegawai perhubungan kesihatan kepada YB Exco Kesihatan Negeri Sabah, iaitu kita punya menteri di Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, iaitu Datuk Yang Berhormat Datuk James Ratib lah. Selain itu juga saya adalah pelajar berstatus OKU di yang tengah membuat pengajian yang belajar di Dr. Faisal Palah PhD di Kesihatan Awam, bagi bidang kesihatan awam di UMS. Dan saya juga aktif dengan aktiviti sukarelawan sebagai NGO lah, sebagai Presiden Persatuan Sokongan Penyakit Alzheimer Sabah. Daripada segi saya punya educational level, saya dulunya belajar di diploma di PTPL Sabah dan selepas itu saya menyambung pengajian saya di MSU dalam MBBS lah, ataupun kita panggil Bachelor in Medical and Bachelor in Surgery. Dan selepas tu saya menyambung di UiTM Shah Alam dalam Master in International Relations and Diplomacy. Dan sekarang ni macam saya cakap tadi lah, PhD di UMS. Balik pergi Sabah balik. Okey, itu orang bilang latar belakang Dr. Sabrina yang merupakan tetamu kita untuk hari ini. Tadi doktor mengatakan tadi seorang berstatus OKU, orang kurang upaya. Mungkin doktor boleh kongsikan apa yang terjadi sebenarnya? Cara penampilannya kalau kita tengok doktor okey, tapi mungkin pendengar ataupun yang melihat di Facebook sekarang mau tahu. Mungkin doktor boleh ceritakan. Okey. Baik. Soalan yang bagus lah. Saya kadang-kadang orang tanya saya, tidak perlu cakap OKU tu. Kenapa kamu mau rasa rendah diri? No, bagi saya I'm proud to be OKU. I'm proud to say that I'm orang kurang upaya. Kenapa? Sebab saya rasa macam it's okay kau jadi OKU dan lepas tu kau berjaya. What is the big deal kan? So sebenarnya saya ni bukan lahir sebagai orang kurang upaya. Dulunya saya ni seorang yang aktif dalam bersukan, dalam sukan balapan, lempar cakra, lontar peluru. Dulu saya gemuk kan, jadi atlet lah dulu, lontar peluru kononnya. Dan lepas tu kan saya pun aktif juga dalam Muay Thai.
Wow. Saya memang Muay Thai, gitu. Sampai sekarang masih boleh? Sekarang tak boleh sudah. Tangan je lah. Tangannya, nak dekat tangan kanan je, kiri tak boleh. Okey. Dan dalam universiti juga saya ada terlibat dalam pertandingan Ratu Cantik di universiti. Alhamdulillah dapat nombor 2 saya Wow. dalam tu. Ya. Takutlah dari Dua kaya je ditengok lah. cantik dia orangnya. Kejap. Ada orang bertepuk, bukan kami. Okey. Nak dengar? Nak dengar? So saya nak pakai tu kan? Ya, Ya. ya. But Okey. okay, thank you. And then masa tu juga walaupun saya tengah sibuk mengajarankan pengajian saya sebagai seorang pelajar perubatan, saya pun aktif dengan modeling. Aktif dengan modeling, jadi ketua kelas, konon lah ketua kelas kan. Kelas sangat. Dan juga masa diploma dulu saya aktif dengan kurikulum. Saya terlibat bertanding dan menang jadi dalam majlis perwakilan pelajar lah semasa masa diploma, dan ijazah macam saya cakap tadi ketua kelas. And then time master pula saya bertanding dan menang untuk Presiden Persatuan Pasca Siswaza di UiTM Shah Alam. Oh, sangat Jadi, aktif. Ya, alhamdulillah kita Sabah bertanding sana dan menang. Wow. Jadi bila kita lihat sana kan seorang wanita OKU dan dari Sabah ke sana dan menang tanding, alhamdulillah. I mean sebenarnya dia bukan daripada di mana kita lahir, di mana kita punya asal, tapi macam mana kita mau confident bring ourselves to the people out there. Okay? And then selepas tu saya juga dalam aktif dalam volunteering. Masa saya di ijazah dulu di MSU, saya pernah dilantik menjadi duta universiti ke Indonesia untuk misi menyelamat gempa bumi. Masa tu saya ingat saya 2011 rasanya ada gempa bumi di Padang, dan saya turut ke sana lah untuk misi menyelamat. Masa tu sudah berstatus OKU lah. Belum lagi. Saya ya? berstatus OKU 2015. 2015. Masa tu 2011. Jadi 2015 ni macam mana terjadinya? Masa saya dalam tempoh berpantang tu, lepas bersalin, anak pertama saya, saya mengalami stroke. Saya mengalami lumpuh sebelah badan kiri. Masa tu diagnosis dia adalah doktor cakap saya ada lupus lah. Lupus tu satu penyakit autoimun. Jadi masa tu saya juga masih junior doktor, kita panggil housemanship lah. First posting pula tu, kita ada 6 posting kan. First posting saya jadi stroke, orang-orang upaya. Masa tu memang saya tidak boleh jalan langsung. Saya di ICU, keluar pun pakai kursi roda sudah. Masa tu memang sudah tahu memang ada lupus lah. Selepas kena stroke barulah Baru diagnos. tahu ya? Baru ditahu yang saya ni ada okey. lupus. Tapi saya rasakan alhamdulillah juga kenapa Allah tu bagi saya jadi macam tu. Mungkin untuk saya merasa macam mana jadi pesakit. Sometimes kita di dokter kan bukan nak macam apa, cucuk nak tahu pesakit tu sakit ke tidak. Jadi bila saya sudah dicucuk saya faham lah tu, oh rupanya begini rasanya menyucuk. Jadi that's why dicucuk. Jadi saya rasa macam humanity tu, kemanusiaan tu, sifat kesian tu dia datang kan. Dan itu yang membuatkan saya lagi mau membantu di luar, giving service to the people. Bukan di hospital lagi tempat saya, mungkin tempat saya lebih kepada pengurusan ataupun di pejabat. Tapi saya memang masih boleh melihat pesakit, merawat pesakit lah. Tapi saya buat banyak kerja-kerja amal. And then walaupun masa tu saya masih junior doktor, tapi ialah bangun pukul 3 pagi, pergi ambil darah apa semua dengan kita punya tongkat apa semua tu kan, boleh jalan sikit-sikit sudah. Tapi I manage, alhamdulillah. I manage. Kami bangga lah doktor. Berapa Sangat-sangat lama bangga. melalui situasi stroke? Saya actually tidak boleh bekerja. Doktor nasihatkan setahun, tapi saya ni jenis yang tak boleh duduk diam. Kau semangat kuat. 6 bulan saya sudah masuk kerja balik. Okey, 2015. Masa tu umur doktor berapa? Masa tu umur 30. 30. Masa dapat tahu orang bilang dapat benda tu macam mana penerimaan doktor? Mesti mentality pun memang perlu semangat yang kuat jugalah ni kan. Yes, betul. Sebab masa tu saya koma. Bangun saya husband sudah kahwin lain. Koma berapa lama doktor? 2 minggu je. 2 minggu. Tapi bangun je husband sudah kahwin lain. Betul dia Jadi doktor. macam betul. Terus Bukan drama, okey. Okey, jadi macam mana? Kalau Masa doktor tu- nak masa tu ya, saya ini ada- betul macam drama. Ya, betul kan? Ha. Saya hilang ingatan time tu. Maksudnya semasa koma tu doktor hilang ingatan? Selepas Lepas sedar, bangun kan? kan? Ah, Lepas okey. sedar tu saya hilang ingatan sikit lah. Tapi kawan-kawan saya doktor situ cakap kan, saya boleh ingat anak saya, dia nama. Dia cakap Ashir nama anak saya.
Jadi bila saya bangun tu kan, adalah macam lost memory sekejap. So, bila kita stroke ni, kita pendarahan dalam otak kan. Jadi memang ada macam memory loss sekejap lah. Temporary memory loss. Itu lama-lama kan memory tu datang balik. Tapi tengok, dapat tahu sudah kan. Situ macam perasaan tu hancur. Tapi ya kita fikir anak kan. Orang bilang. Kita fikir very anak. strong Ya, depression memang I went through. That's why sekarang ni kita tengok mental health is very important. Mungkin Allah tu bagi saya kekuatan kan. Jadi saya punya apa-apa pun challenges semua tu kan, I take it positive. So mau cakap go through until yang major depression tu tidaklah. Tapi I could see sekarang ni memang depression is a real thing. It's a real game. So I think support each other is very important. Okey, secara jujurnya doktor, saya macam yang hilang kata-kata. Apapun kita akan berehat seketika. Kita dengar dulu ini antara lagu kegemaran doktor lah kan, bersama dengan Mahir Zain. Tiap Jumaat 3.40 petang, 34 je kita suka. Masih lagi bersama dengan tetamu kami, iaitu Dr. Sabrina. Saya suka panggil Sabrina lah ya. Sudah pun kita mengetahui detail ataupun mula-mula menjadi status OKU ya. Dan doktor juga merupakan seorang pegawai perhubungan kesihatan yang macam doktor katakan tadi, kepada Yang Berhormat Exco Kesihatan Negeri Sabah ya. Dan doktor juga adalah ketua penolong pengarah cawangan Premier, dan mungkin juga kita nak ucapkan tahniah lah kepada doktor lah atas usaha-usaha yang dilakukan ya. Dan pendapat doktor lah sebagai seorang penjawat awam OKU, adakah warga OKU ni susah mau dapat kerja sebenarnya? Okey, soalan yang bagus Kak Lam. Terima kasih atas soalan tu Azian. So baik, sebelum saya mengulas dengan lebih lanjut mengenai di peringkat Malaysia sendiri kan, suka untuk saya mengingatkan bahawa komitmen kita ni untuk person disabilities, dalam Melayu dia orang kurang upaya lah OKU, di antarabangsa ni memang sememangnya wujud. Contohnya kita ada convention on the rights of person with disabilities, ancient strategy to make the right real for person with disabilities in Asia and also the Pacific region, serta dalam Sustainable Development Goals, which is my research master lah dulu kan. Saya buat tesis inilah mengenai Sustainable Development Goals by the United Nations. Juga ada dinyatakan mengenai OKU ni. Contohnya kan, kalau kita lihat dalam goal number 4 SDG ni, memang dia ada focuses on providing equal access to educational and vocational training to all, including person disabilities. Maksudnya, semua manusia, termasuklah OKU ni, diorang ni ada hak untuk mendapatkan proper education, okay, proper training. Macam saya contohnya, saya belajar PhD. Takkan sebab saya OKU saya ditidakkan saya punya hak kan untuk sambung belajar. No. So that's why baguslah kita ada ni semua Sustainable Development Goals and everything lah. Lepas tu goal number 8 pula kalau tengok, dia promotes inclusive economic growth and decent work for all, including person with disability. So maksud di sini kita mau peluang pekerjaan ni bagi sama rata dengan OKU, tetapi kita ni mungkin ada keperluan khas lah, tidak seperti orang biasa. Contohnya kita mungkin tidak boleh memanjat tangga tapi guna lift. Okay? Kalau orang normal dia boleh panjat tangga, macam saya tidak boleh. Saya kena pegang pemegang tu. Okay? Kalau tiada, saya memang jatuh. Saya sudah beberapa kali jatuh. Tangan sebelah kiri tu dia di kiri saya ni. Tidak begitu Ini kebas ni. Tapi orang tengok macam normal kan. Tapi bila masa saya houseman dulu, saya ingat lagi saya disuruh untuk push untuk orang bersalin scissor kan. Kiri saya memang tidak boleh. Jadi saya bilang doktor pakar, you go out. Tapi nampak normal ya. Tapi nampak normal. Tapi kalau untuk kasih beranak orang biasa tu, tangan ni dua ni masih boleh lagi lah. Cuma kita pun risau kalau budak jatuh kan. Tapi memang saya boleh kalau yang itu. Tapi kalau bersalin scissor, push begini memang tidak boleh lah. So yang itu adalah kita tengoklah dia punya pertimbangan macam mana kan. And then untuk goal number 10 ini SDG pula, kalau kita tengok sini, emphasize the social, economic and political inclusion of person with disability. Maksudnya kita mau tekankan social, economic dan juga politik inclusion. Kita mau OKU ni dia memang ada, dia boleh menjana ekonomi sendiri, dia boleh bersosial. Maksudnya takkanlah dia OKU dan dia terlantar, dia dikatil, kita cakap janganlah kau pergi mana-mana, kau sudah OKU, kau sudah orang kurang upaya, kau baring je lah tunggu mati gitu. Tapi kita tak mau lah sampai begitu kan. Kita mau orang ni bersosial, okay? Kita bila bersosial, kita punya mental ni dia macam lapang tau. So di situ sebab bila kita jadi OKU ni,
terlalu banyak. Macam saya dulu, masa saya terbaring tak boleh berjalan langsung kan, saya jadi stres tau. Satu, badan kita sendiri kita tidak boleh gerak. Lepas tu macam orang datang kan, orang lawat, kesian. Tapi kita mau keluar juga. So that's why bila tengok ada mak bapak kita di rumah tu kan, yang macam tua, susah mau keluar kan, janganlah kita cakap tidak boleh keluar. Dorang ni pun tidak upaya sudah kan. Ambillah wheelchair tu, tolak, bawa keluar jalan-jalan. I think dorang akan feel a little bit relaxed dengan happy. Okay. And then kalau kita tengok pula untuk goal 11 tu, works to make cities and human settlements inclusive, safe and sustainable including person with disability. Ini maksudnya kita mau bandar tu memang dia accessible untuk semua orang. Contohnya kan kalau kamu tengok di KL kan kita ada MRT, LRT begitu kan, dia dapat duduk untuk khas untuk orang OKU kan. So situlah wujudnya infrastruktur untuk OKU, bukan saja untuk non OKU tapi untuk OKU. OKU itu maksudnya kita punya parents bila sudah tua pun dia kurang upaya, dia boleh duduk tempat OKU juga. Bukan untuk kami saja yang orang kurang upaya ni, macam orang yang buta penglihatan kan, ataupun dia OKU macam pertuturan gitu. Okay. Then secara keseluruhannya, leave no one behind. Maksudnya kita tidak mau ada sesiapa pun ketinggalan di belakang. Okay, and it's a very real game changer lah for us. Dan kenapa adanya akta dan undang-undang ataupun dasar ni kan? Sebab kerana berdasarkan statistik ni, 1 daripada rakyat sesebuah negara tu terdiri daripada orang kurang upaya. Jadi benda ni signifikan lah. Jadi kenapa undang-undang tu digubal ataupun akta-akta tu diperhalusi, diharmonikan sentiasa kan? Sebab kita ada keperluan. Dari situ kita ada keperluan. Jadi makanya bila ada tu satu-satu akta ataupun dasar-dasar tu, kita sebagai OKU pun perlu cakna. Yang mana kita tengok balik, adakah ini bersesuaian dengan kita ataupun adakah ini kita punya hak. Jadi kita boleh rujuk dan lepas tu kita boleh suarakan. Suarakan dengan pihak-pihak berkenaan lah. Okey, sekarang kita berbalik dengan soalan daripada Kak Lang dengan Zain tadi. Ya. Okey, kalau kita lihat di Malaysia ni, kita ada hak, kita ada undang-undang dan dasar tau, iaitu Akta Orang Kurang Upaya 2008. Kita ada peraturan-peraturan OKU 2010, kita ada dasar OKU 2007 dan Pelan Tindakan OKU 2016-2022. Dan melalui rancangan Malaysia ke-11, actually kerajaan kita sudah komited untuk mencapai sasaran penyertaan OKU sebanyak 16,000 jawatan, 16,000 jawatan dalam sektor awam melalui pertimbangan khas berdasarkan perkeliling dasar 1% tu. Maksudnya bila saya OKU, contohnya kan, saya ni lepasan universiti, and then lepas tu saya mau sambung, saya mau masuk dalam sektor awam. Saya dah cut OKU apa semua tu kan, mungkin dia akan melalui pertimbangan khas. Maksudnya tidaklah sampai kau tiada pelajaran dan dia masuk terus jadi cikgu sekolah menengah gitu kan. Sebab saya ada satu orang kawan namanya cikgu Dr. Hazal. Dia ada PhD Mathematics. Okay, and then dia penglihatan, OKU penglihatan, dia memang buta lah. Dia cepat dapat dan jadi cikgu. Tapi dia mengajar, saya rasa dia macam dia mengajar Braille lah ke? No, dia mengajar murid-murid biasa rasanya macam. Tapi dia menggunakan tongkat lah pergi sekolah apa semua. Tapi yalah, mungkin sekolah tu dia macam tengok pertimbangan khas untuk dia, macam mana cara dia untuk pergi sekolah, mengajar begitu kan. Tapi masa dia di interview rasanya bila tahu dia OKU masuk. Sebab dia qualification ada. Dan pengalaman tu mungkin dia tidak ada, tapi dia daripada qualification ada. Dan alhamdulillah dia dapat. Syarikat-syarikat tertentu pun kan memang ada menawarkan OKU untuk bekerja. Ya, sebenarnya itulah saya cakap, OKU ni dia cukup bertuah lah. Kalau misalnya tahu pasal ini semua kan, saya rasa orang mohon dan insya-Allah dapat. Sebab kita punya dasar 1% tu pun masih tidak mencukupi bah. Sekarang baru 8,000 pejabat awam. Pejabat awam ni termasuklah federal, states, local authority dan juga badan berkanun. Di seluruh negara ni cuma 8,000 saja. Maksudnya baru 0.5, mungkin kita mau 1%. Itu sebabnya memang kita digalakkan untuk sambung belajar dan after dia bekerja apa semua. That's why bila kita lihat sini kan, dia ada kesinambungan dengan yang kau kena hidup berdikari. Jadi bila sudah hidup berdikari, bergaji, dan dalam masa yang sama kau tidak akan orang label sebagai meminta sajalah. Biasanya ini kadang orang cakap bantuan lagi, gitu kan, orang macam begitu bah. Stigma ni sebenarnya. Jadi kalau kita lihat kan Kak Lang, Azian, actually OKU ni dia ada 7 kategori.
Kategori dia adalah physical, contohnya saya. Saya adalah physical. Mental ni macam depression, bipolar, semua tu itu gitu ya, OKU lah. Tapi dia mesti ada cut tu lah. And then penglihatan macam biasalah buta. Ya. Pembelajaran ni adalah dia macam anak saya pun dia OKU, dia pembelajaran. Ya. Dia tidak boleh fokus kalau yang lama. Macam pelajaran yang terlampau panjang tu tidak boleh. Dia short term saja punya tu. Itu yang boleh dikategorikan sebagai OKU ya. Tetapi itu adalah kena diagnose by the doctor Doktor lah. Dan selain daripada itu, pendengaran, pekak lah, pertuturan dan juga pelbagai. Pelbagai ni maksudnya contohnya saya ada physical, lepas tu saya ada mungkin bipolar, itu pelbagai lah. Lepas tu ataupun dia mungkin pekak bisu, itu pun pelbagai jugalah. And then kalau untuk setiap OKU ni, sebab kita ada 7 kategori. Jadi saya berpendapat memang setiap kategori ni perlu disesuaikan dengan deskripsi tugas. Yang ditetapkan lah. Jadi kenapa? Sebab kita mau OKU ni boleh bekerja berdikari sendiri, bukanlah sentiasa mau dibantu. Dan berbalik dengan yang kita punya soalan ni semua kan, apa yang saya boleh rangkumkan adalah ianya berbalik dengan tahap pendidikan dan juga penyesuaian munasabah melalui pertimbangan khas seperti yang kerajaan kita janjikan lah. Okey, dan tadi dalam kita sesi pengenalan tadi kan doktor ada cakap yang mana doktor ni terlibat aktif dengan NGO dan juga merupakan presiden kepada Persatuan Sokongan Penyakit Alzheimer Sabah ataupun dipanggil Sabah AZ. AZ ataupun Alzheimer lah. Okey, dan doktor mungkin boleh ceritakan mengenai NGO itu. Okey, terima kasih Azian atas soalan tersebut. Saya memang terlibat dengan banyak NGO, tetapi yang saya fokus buat masa ini adalah Persatuan Sokongan Penyakit Alzheimer Sabah ataupun kita panggil sebagai Sabah AZ. Yang mana persatuan ini ditubuhkan oleh gabungan idea daripada Dr. Chris Chong. Dr. Chris ni adalah pakar neurologis di Hospital Galen Eagles sekarang ni, dan juga Datuk Zahra Ismail lah, serta beberapa komiti yang lain. Tujuan utama pertubuhan ini ataupun NGO ini adalah untuk memberi kesedaran kepada komuniti mengenai penyakit neurogeneratif. Maksudnya kita membagi advokasi, pendidikan, sokongan, dan baru-baru ni pun ada penyelidikan dibuat jugalah oleh satu profesor daripada UK. And then selain daripada itu, kita bukan mau fokus saja dengan pesakit. Alzheimer ni maksudnya nyanyuk kan? Yes, ataupun dementia yang macam lupa-lupa gitu kan. Bila sudah berumur, kadang-kadang kita punya orang tua ni dia ada Alzheimer, dementia kan. Jadi yang stresnya kita nanti si penjaga ni. So that's why kita tidak mau fokus dengan pesakit saja, kita mau fokus juga dengan caregiver dan juga community. Sometimes community pun dia tak faham. Okay, kadang-kadang kan ada tu satu kali pesakit tu dia sudah di rumah, tapi dia berbogel dan dia lari keluar. Makcik. Jadi orang bilang gila ke ada ni? Sebenarnya bukan gila, dia ada Alzheimer. Ada Alzheimer ya. Ada yang sampai makan najis apa semua tu. So that's why kita perlu, it's really important untuk kita emphasize. Kadang-kadang mandi di dalam sinki. Jadi bila kita nampak kan, it's something yang kadang-kadang kita mau pegang kan, cakap kamu ni siapa? Dia orang lagi marah, lagi keluar lari. Diorang ingat itu bukan rumah diorang, itu anak diorang, bukan anak diorang. Jadi kita ni yang menganggap dia gila ataupun ada masalah mental kan, tapi sebenarnya mereka ni adalah Alzheimer. Itu sebabnya memang pentingnya kesedaran ini dibuatlah. Itu yang saya nampak. Dan ini bukannya berlaku di negara luar, sebenarnya di Malaysia, di Sabah pun ada. Betul. Seperti Datuk Zahra sendiri kan, suami dia memang Alzheimer. So dia ceritalah betapa challengingnya, cabaran tu memang ada. Tekanan kita yang dia pun rasa tekanan tu macam mana. 9 tahun dia jaga. 9 tahun. It's very very. Tapi baru-baru ni ada membuat satu program kan dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat DQ lo. Okey. Yang mengenai itu sebenarnya pada 23 hari bulan 11 Sabah AZ ada membuat satu program di SSCC lah, kempen kesedaran, iaitu dipengerusikan oleh Setiausaha saya sendiri, iaitu Puan Fazida Ajamain. So yang itu pun
anjuran bersama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan MPMS. Dan selepas tu yang itu dirasmikan oleh Datuk yang berbahagia Datuk Maria lah, kita punya Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Masyarakat dan Rakyat lah kan. Dan kemarin 28 hari bulan 11 pula pengurusi program iaitu Puan Benita Lojuti pun kami punya team member, saya punya vice president lah, sudah ada mengadakan program kesedaran Alzheimer ni lah di Dewan Terbuka Kiulu yang dirasmikan oleh kita punya pembantu Menteri Kepkas YB Datuk Johnston Bangkuai, iaitu Adun N15 Kiulu lah. And then nanti pada 14 hari bulan 12 kita akan teruskan lagi program kesedaran Alzheimer ni di Papar lah, yang mana dipengerusikan oleh Puan Juliana Swamtim. Dan kita akan teruskan lagi program sebegini pada tahun hadapan. Kenapa? Sebab kita mau tekankan kesedaran tu kan. Kalau kita tidak ada kesinambungan program-program begini kan, memang nanti dia terputus tau. Jadi golongan sasar kita adalah community, yang mana kita mau buat kempen kesedaran, dan kita tidak dapat menjalankan kempen-kempen ni kalau tidak ada agensi-agensi kerajaan, NGO lain ataupun community dan juga macam media kan, yang boleh menyampaikan, memanjangkan kita punya inilah kempen-kempen ni. Doktor, untuk NGO ni ada tidak Facebook dia kah, TikTok ada, dia? ada. Mungkin doktor boleh kongsikan, kita boleh cari di mana? Yang itu kita boleh cari dalam Sabah Alzheimer lah. Nanti mungkin saya akan post dalam saya punya Facebook. Facebook saya adalah FH Sabrina MOA. Saya terus cari ni, terus doktor. cari ya. Sabrina FH MOA. Okey. Sabrina FH MOA. Boleh nampak di situlah. Nanti Facebook, saya akan sharekan juga di sana saya punya ni, kita punya link untuk Sabah Alzheimer. Jadi kalau ada soalan apa-apa pun boleh tanya dengan kami punya dalam Facebook kami lah. Okey. Bagaimana kita dengar lagu dulu? Kita dengar lagu dan selepas ini doktor akan kongsikan mengenai bulan kebajikan. Okey. Kita dengar lagu ini bersama dengan Revolvers, Namun Ku Punya Hati. Sampai kan. Bagus bah. Pengamal industri kreatif dalam Kita Kongsi Bah #Bukan Cerita Kosong. Setiap Jumaat 3.40 petang, 34 Jar, kita suka. Okey, terima kasih kamu yang terus dengar kami Bah Ngam Latu menerusi 34 Jam. Kita bersama dengan Dr. Sabrina yang bercakap mengenai pemerkasaan orang kurang upaya. Jadi mungkin doktor macam tadi yang kita mau tahu kan tentang bulan kebajikan tu. Apa yang dibuatnya doktor? Baik. Bulan kebajikan ni kan dia disambut setiap tahun dalam bulan 10, bulan 11 begitulah setiap tahun. Jadi tahun ini tema dia adalah sejahtera bersama. Dia dipilih untuk bulan kebajikan 2024. Apa matlamat dia? Matlamat dia adalah untuk memupuk kesejahteraan dan kebersamaan dalam kalangan masyarakat. Melalui tema ini, program-program yang kita jalankan ataupun anjurkan ni kan, kita menekankan betapa pentingnya inclusivity, dan maksudnya kebersamaan lah, dan juga kesejahteraan, khususnya dalam memperkasakan community, masyarakat, dan agar saling sokong menyokong lah. Kita mau semuanya bersatu padu dan menghargai satu sama lain tanpa kira latar belakang dan keperluan satu individu itulah. Jadi inclusivity ni maksudnya dalam konteks tersebut adalah memastikan setiap ahli masyarakat, termasuklah kanak-kanak, warga emas, orang kurang upaya dan mereka yang berdepan dengan cabaran kesehatan lah, untuk diberi perhatian dan sokongan sewajarnya. Secara keseluruhannya, sejahtera bersama ya maksudnya adalah untuk menggalakkan, kita mau menggalakkan kesejahteraan bersama yang mampan, di mana setiap individu ni diorang merasa dilindungi, dihargai, disayangi dan berpeluang untuk menikmati kehidupan yang sejahtera. So kalau kita lihat besok sebenarnya kita ada war-warkanlah juga. Esok 30 hari bulan 11 kita akan ada satu program Welfare Month Walk 2024, yang mana ianya akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk James bin Ratib selaku Menteri di Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat. Kita buat program ini di Tasik Likas lah, di mana semua golongan dijemput hadir untuk memeriahkan suasana bagi menyokong kesejahteraan dan kebersamaan dalam kalangan masyarakat. Dan dalam kesempatan ini saya mau mengucapkan berterima kasih lah, terima kasih dengan kita punya YB Menteri iaitu Datuk Yang Berhormat Datuk James Ratib, kerana beliau tahu saya ni orang kurang upaya, saya OKU, tapi beliau beri saya peluang untuk bekerja
di bawah seliaan Datuk Menteri sendiri untuk membuktikan yang bahawa OKU ni boleh bekerja. Jadi saya berterima kasihlah dengan menteri itu sendiri. Okey, dan kita tahu tadi doktor juga kongsikan yang mana doktor sekarang ni sambung belajar untuk doktor falsafah dalam bidang kesihatan awam di UMS dan selaku pelajar IPT yang berstatus OKU. Apa yang doktor rasa perlu ditambah baik di pandangan doktor sendiri macam mana? Okey. Terima kasih Azian atas soalan tu. Kalau saya lihat di sini kan, saya sudah pergi ke universiti swasta, IPT di Semenanjung dan juga di Sabah sendirilah kan. Kalau saya lihat di Semenanjung dia punya fasiliti tu memuaskan. Berbanding di Sabah ni, kalau saya tengok tahap kecaknaan kita ni, tahap kita punya pemahaman ni, saya rasa faham tapi kurang memuaskan. Dan pihak UMS pula memang khususnya PPOKU lah, iaitu dia ada satu untuk menyelia OKU di sana kan, memerlukan tambahan peruntukan setiap tahun. Bajet tu memang ada, tetapi memerlukan, saya lihat memang perlukan tambahan peruntukan setiap tahun lah untuk menyediakan perkhidmatan ataupun kemudahan accessibility dan infrastruktur di setiap fakulti, institut, jabatan dan juga pusat. Kerana dulu UMS ni dibina tanpa ada kemudahan ni semua. Masa awal-awal lagi tiada kemudahan asas untuk OKU secara khususnya lah. Dengan adanya kesedaran masyarakat ni kan, mak bapak apa semua ni, bila orang tengok anak-anak OKU ni berpotensi untuk sambung belajar ke Menara Gading apa semua, dan tidak terjejas intelektual macam begitu kan, dan mereka bersifat terbuka. Kalau dulu-dulu kan kita asal dia OKU je, asal dia orang label sebagai cacat semua kan, tidak mau kasih sambung belajar kan. Sekarang ni banyak parents yang sudah orang bilang sudah terbuka fikiran dan sudah sedar, dan anak-anak ni pula mau belajar dan diorang allow untuk sambung belajar ke Menara Gading lah. Dan UMS pun dia punya pertambahan pelajar tu pun ada sudah. Jadi dari tahun ke tahun dia semakin meningkat, dan sekarang pun sudah seramai 59 kami pelajar berstatus OKU di UMS. Dan di peringkat pasca Cihwaza, pelajar yang berstatus OKU ini ada seramai master 6 orang, PhD 4 orang lah termasuk saya. Wow. Ya. Jadi di sini pihak kerajaan inilah saya lihat perlu menambah peruntukan bajet khusus untuk setiap universiti, bukan UMS saja tapi semua universiti di Malaysia ni untuk infrastruktur dan sebagainya lah. Sebab saya percaya dan saya berpendapat OKU ini adalah sebahagian daripada masyarakat dan mempunyai peranan yang hebat juga kepada pentadbiran kerajaan. Ya, betul. Baik, mungkinlah masa pun tidak mengizinkan untuk kita bercakap panjang lebar. Kalau diikutkan banyak lagi kita mau ketahui ya doktor ya. Tapi walau bagaimanapun kami bagi ruang kepada doktor lah harapan doktor sendirilah dan hala tuju doktor sendiri. Okey. Semenjak ini soalan yang terakhir, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kerana beri peluang bercakap sebagai seorang wakil OKU. Dan saya mewakili semua warga OKU berharap agar adalah seorang wakil yang dilantik dalam penubuhan Suruhanjaya dalam bidang kuasa Jabatan Perdana Menteri. Kerana golongan OKU ini yang akan lebih faham kehendak OKU. Contohnya lah kan, mungkin OKU penglihatan, mungkin dia boleh suarakan di sana. Tapi kalau let's say mewakili OKU saja, mungkin suara tu, mungkin statement tu sikit, tak sampai, not really reaching to the point that we want. Jadi menjelang 2030, OKU dan Warga Emas akan membentuk sebanyak 30% tau dalam populasi. Jadi seterusnya kita lihat sini banyak isu-isu seperti isu perumahan, maksudnya infrastruktur untuk OKU ni kan memang ada di Semenanjung, tapi sini I'm not really sure. And then yang itu saya kena semak balik lah. Dan kemudahan awam, pengangkutan, pendidikan, pekerjaan, penjagaan kesihatan, ekonomi, moral dan sosial perlu ditangani segeralah. Ini dalam konteks OKU saya bercakap ni ya. Dan bagi pejabat awam berstatus OKU pula, saya amat berharaplah setiap kementerian perlu ada di satu-satu jabatan tu kita panggil OKU champion. Maksudnya satu jabatan tu kan kenalah ada OKU. Sebab apa? Kalau tidak ada OKU, macam mana kita mau
tahu apa kehendak yang OKU tu kan. Ya. So supaya libat urus ni dapat dipertingkatkan lagi lah. Dan kami OKU sebenarnya kami tidak mau dilabel sebagai meminta simpati saja. Iyalah, betul. Ada orang cakap macam dia Tapi ini stigma yang ya, susah stigma yang kita perlu diubahkan. ya, kita perlu break the stigma lah. Sebenarnya kami cuma perlu dipahami saja kami punya keperluan khas. Contohnya macam saya kan, saya tidak boleh guna tandas yang mencangkung tu. Saya tandas mencangkung saya jatuh. Confirm jatuhnya. Jadi saya perlukan tandas duduk. Ya, duduk, ya. Begitu juga dengan parking lah. Kalau parking jauh agak susah kan. Jadi perlunya kita ada parking OKU tu bukan untuk parking motor ke. Kan jadi kena faham lah kan, kalau kita nampak ada parking OKU, kita yang normal ni bagi peluang lah, itu memang untuk OKU. Betul. Okey. Apapun kami memang kagum, doktor memang seorang yang kuat. Bukan senang sebenarnya Azian, orang yang lahir memang dalam keadaan OKU berbanding kita yang normal tiba-tiba jadi OKU, memang sangat-sangat memerlukan kekuatan. Betul. Ya. Okey, apapun sekali lagi terima kasih Dr. Sabrina bersama-sama kami. Rasanya macam masa yang cukup singkat sebenarnya. Banyak benda yang perlu lagi kami apa ni orang bilang Mau tahu kan? mau tahu. Tapi sedikit sebanyak dapat memberikan satu motivasi lah kepada pendengar-pendengar kita yang mungkin berstatus OKU. Ya, Jangan betul. putus harap dan jangan rasa rendah diri. Betul. Okey, good luck untuk doktor. Terima kasih. Teruskan PhD-nya. Tapi lagu ini adalah lagu yang diminati oleh doktor. Asal kau bahagia bersama dengan Armada Band. Jumpa lagi doktor. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Sabah FM. Bagus bah